الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, pertama dan selama-lamanya, sebagai hamba yang hina dan lemah di sisi Allah, kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah kerana di dalam keadaan yang tidak menentu, dalam suasana yang mencabar dan menguji kita semua ini, ruang dan peluang untuk kita mengaji itu masih belum ditarik oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis, ad-dunya mal'unatun, dunia itu dilaknat oleh Allah. Segala-gala yang berada di atas muka bumi ini tidak dapat keluar atau tidak selamat daripada dilaknat, jauh daripada rahmat Allah. Bila kita sebut laknat, artinya ibti'ad an rahmatillah, jauh daripada rahmat Allah. Illa, Nabi kata, kecuali dua kelompok yang mereka itu diselamatkan, terkeluar daripada laknat. Yang pertama, alim wa muta'allim, orang yang berada di dalam majlis ilmu, sama ada yang mengajar ataupun yang belajar. Mereka ini terselamat daripada laknat. Golongan yang kedua, zikrullah wa man walah, mereka yang berada di dalam halaqah ataupun majlis zikrullah, zikir kepada Allah. Hanya dua golongan ini sahaja yang terangkat dan diselamatkan oleh Allah daripada terkena laknat. Sebab itu berada di majlis ilmu seperti ini di bawah naungan. Kita berada di bawah naungan. Sebab itu ketenangan, kita rasa dekat dengan Allah. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyebut kepada kita, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, hadis yang selalu kita ulang. Mana-mana kumpulan manusia yang berhimpun dan berkumpul seperti kita, yatadarasuna fih, semata-mata untuk belajar. Kita datang ini semata-mata untuk mendengar hadis Nabi. Yatluna kitab Allah, dan kita belajar juga tentang kitab Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis tersebut, kumpulan ini ghasyiyathumur rahmah, dilitupi dan dinaungi ke atas mereka itu rahmat daripada Allah. Jadi untuk kita mendapatkan rahmat, menarik, mengecapi, meraih rahmat Allah itu, salah satunya dengan kita duduk di dalam majlis ilmu.
mafhum mukhalafah. Jika kita katakan berada di majlis ilmu itu berada di dalam naungan dan rahmat Allah, bermaksud jika mereka yang tidak berada di dalam majlis ilmu, mereka terkeluar daripada rahmat Allah. Itu yang sebaliknya. Sesiapa yang meletakkan dirinya, memasukkan dirinya, menempatkan dirinya di dalam majlis ilmu, dia memasukkan dirinya di dalam rahmat Allah. Sebaliknya, orang yang mengeluarkan, orang yang jauh daripada majlis ilmu, mereka itu sebenarnya lari dan jauh daripada rahmat Allah. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, kita syukur kita berada di dalam satu majlis yang Allah turunkan ke dalamnya rahmat Allah yang luas. Dan terima kasih kepada Tuan Imam, Jawatan Kuasa Usrah, Jawatan Kuasa Masjid yang bagi ruanglah kita mari malam ini. Saya pun lama tak main ni. Dan Tuk Imam berkita, pengusi berkita, kapek baru. Kan? Tapi lah kapek baru pun kita tak boleh rasa nikmat lah, pasal kita tak boleh sujud atas dia. Itu tentu rasmi ya malam ni. Dipasang pukul 10 pagi kemarin. Jadi tuan-tuan duduk elok-elok lah, takut rosak ni kita charge tuan-tuan. Benda barang baru ni kena jaga elok. Rahmat lah, ini rahmat Allah ya. Tak apa tuan-tuan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan membalas dengan sebaik khairul jaza wa ahsanul jaza, sebaik-baik balasan kepada semua pihak yang terlibat menyumbang dan mencarilah, sehingga kita semua yang duduk malam ini dapat merasakan selesa. Selesa. Okey tuan-tuan, kita sambung balik hadis qudsi yang kita baca setiap pusingan, dan malam ini giliran masjid ini hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqa Allahul khalq kataba fi kitabihi huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wad'un 'indahu 'ala al-'arsh inna rahmati taghlibu ghadabi. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis dia pendek ya. Hadis dia apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rahmati, sesungguhnya rahmatku. Allah sebut, Allah nyatakan dalam hadis ni, satu kita kata hadis kursi. Allah sebut dalam hadis ni, inna rahmati taghlibu ghadabi. Rahmatku, kasih dan sayangku kepada manusia, kepada hamba-hambaku, melebihi atau taghlibu, menewaskan, mengalahkan ghadabi, perasaan marahku. Dalam sebahagian riwayat dia sebut dengan lafaz inna rahmati sabaqat ghadabi atau kama qala, sesungguhnya rahmatku sabaqat. Apa dia maksud sabaqat? Mendahului marahku. Itu saja yang kita nak bincang, pendek. Di dalam hadis ini kata para ulama,
Allah telah mengisytiharkan kepada para hamba-Nya bahawa kasih, sayang dan pengampunannya itu lebih besar dan lebih utama, lebih kuat, lebih luas mengatasi marah dan murkanya kepada kita. Sat lagi tuan-tuan, di dalam syarah huraian hadis kita akan buktikan satu persatu daripada dalil Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahawa Allah itu bersifat rahmat lebih daripada dia nak azab kita. Sehingga kan kita hidup ni, hatta hari ni sampai ke hari ni pun dengan rahmat dia. Sehingga kita juga sebut di dalam hadis yang kita baca pada tempat-tempat yang lain, tuan-tuan dengar. Nabi kata sesungguhnya manusia itu, kita ini, tidaklah masuk ke dalam syurga. Nabi kata tak masuk manusia, kita tu tak masuk ke dalam syurga itu bukanlah kerana amalan kita, bukanlah kerana salat kita, bukanlah kerana puasa kita, tetapi kita masuk di atas rahmat Allah. Sebab itu tuan-tuan, bila kita sebut tentang rahmat, tajuk yang besar. Sehingga kan di dalam banyak nama-nama Allah yang maha sempurna, kita sebut Al-Asma'ul Husna. Ada berapa? Banyak sebenarnya. Tetapi yang disebut dalam hadis atau yang kita hafal ataupun yang Nabi kempen untuk kita ingat 99 lah. Tapi sebenarnya banyak nama Allah ni, cukup banyak, tak terkira. Nabi kata, aku memuji engkau wahai Tuhan dengan nama-nama yang engkau sebut dan dengan nama-nama yang engkau sembunyikan. Itu maksudnya ada lagi nama yang Tuhan tak habaq. Bikullismi, dengan setiap nama samaita yang kau namakan diri kau. Dalam banyak-banyak nama, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Alim, Al-Hakim. Apa lagi? Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ghaffar, Al-Fattah. Tuhan mulakan Quran dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dalam banyak-banyak nama Allah Subhanahu wa ta'ala memilih untuk memulakan kalamnya, untuk memulakan Al-Quran dengan apa? Bismillah. Dengan nama Allah. Allah ni kalau kita belajar dalam i'rab, dia sebut lafzul jalalah. Lafaz yang menunjukkan kepada zat Allah. Lafzul jalalah. Lafaz yang agung. Allah mulakan bismillah dengan nama Allah. Apa dia? Ar-Rahman. Rahmatlah. Ar-Rahim. Rahmat. Kita terjemah apa? Yang maha pengasih dan penyayang. Kenapa dalam sekian banyak Allah tak menyebut Al-Ghaffar ke, Al-Aziz ke? Wah, nama dia juga. Kerana itulah sifat dia yang paling besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Dan kita akan tengok nanti di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bukti betapa besar dan luasnya rahmat Allah kepada kita. Nampak? Hatta kita nak suap ni, nak suap nasi ni pun dengan rahmat Allah. Kadang-kadang bila kita cakap, bahasa kita tu kena berlapik sikit lah.
Tu kuat nak nampak haji. 70 pun nampak sihat. Oh, saya jaga makan. Oh. Lapiklah sikit. Ramai juga yang jaga makan. Qalu. Kita rahmat Allah. Berapa ramai orang yang kita tengok tibai cerah tapi duduk sihat lagu tu. Orang tak jaga. Tengok macam, oh ya okey haji, steady. Rahmat Allah. Allah kasih. Menega okey lah aku. Rezeki alhamdulillah untung. Oh saya tengok buat kerja lagu mana? Rahmat Allah. Banyak orang kita tengok kerja siang malam, pagi petang, tak kaya-kaya pun. Kita kadang-kadang buat tu sikitnya, tapi untungnya sakan. Rahmat. Setengah orang mengaji tak tahu mana pun, tapi rahmat Allah bagi kat dia. Rahmat Allah. Anak kita tak belalah anak kita terah mana pun. Banyaklah urusan kita ni tuan-tuan. Secara hakikatnya kita mengaku usaha yang kita buat itu dengan hasil yang kita tuai tak padan pun. Baik bela anak, baik kerja, baik mengaji, baik apa pun, tak terah mana pun. Kita pandai bela anak semua masuk U. Aku tak bela apa bagi makan. Apa pun aku tak tahu dia habaq dia nak pergi masuk U. Setengah tak ambil empat pun. Anak pergi ke diri tu. Balik sama abang dia tak habis yang mengaji. Tu dia. Pak dia tak tahu. Okey lah. Kerja apa? Tak tahu, tak ambil empat. Tapi rahmat Allah. Ada juga yang bela pedoh habis menatang bagaikan menatang minyak yang penuh. Tatang minyak yang penuh, bawa minyak penuh, bawa eloklah, takut tumpah. Tak jadi juga. Lepas itu bila orang puji kita, orang angkat kita, orang sebut kita kena balik kepada rahmat Allah. Pasal itu saya kata, hatta kita nak suap nasi kan, suap nasi. Ada orang hari ni dia suap, esok dia tak boleh suap. Stroke. Kita pergi tengok orang duk suap. Alhamdulillah orang duk suap. Kadang orang suap pun tak boleh masuk. Herat mulut. Dah hang suap, ngangor elok-elok. Aku nak ngangor macam mana mulut herat. Tuhan dengan rahmat dia. Lepas itu bila kita sebut rahmat, kita jangan sombong dengan ilmu kita. Kita jangan sombong dengan kepandaian kita. Kita jangan sombong dengan kedudukan kita. Sebab itu tak menentukan apa-apa. Melainkan yang jadi itu dengan rahmat Allah. Satu orang mungkin belajar pandai, rajin, periksa percubaan hebat. Mai periksa betul, Tuhan cek sikit ya. Selesema. Payah hidung. Masuk dalam dewan periksa meleleh, mata gatal, telinga gatal. Baca soalan pun tak ketahuan dah. Gatal dengan tak selesa apa semua. Nak pergi duduk tanda A, pergi tanda B. Persepa, berjumpa jadi kutu hang ni best student ni, orang ni. Dia kata tak tahu itu demam tak apa nak selesa apa semua. Nampak. Tuhan dengan rahmat dia. Banyak kita duk dengar contoh, dia kata pi Mekah, duk Malaysia tak boleh jalan, pi Mekah boleh jalan. Bukan pasal pi Mekah boleh jalan. Dia kadang-kadang duk gempak pelik, dia tak elok-elok. Ada hak tak boleh jalan, pi sana boleh jalan. Ada yang boleh jalan, pi sana tak boleh jalan. Dia banyak sebab lah. Tapi kita nak kata semua tu dengan rahmat Allah. Kan? Okey. Antara besar ataupun hebatnya rahmat Allah ini, kita boleh tengok dalam satu hadis. Kita nak mula tuan-tuan. Ni saya nak bukti. Prove it. Satu demi satu. Tang mana rahmat Allah ke atas kita. Kadang-kadang kita tak perasan. Tu rahmat Allah. Kita duk rasa tak ada apa. Tu rahmat dia. Antaranya. Ni kita nak cerita besar. Luih. Daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qal, dia berkata, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabyin fa idza imra'atun min sabyin tabtaghi idza wajadat sabiy
fis sabi akhadathu fa'alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Satu hari dalam suatu peperangan, kata Umar, adalah sekumpulan tawanan yang ditangkap oleh tentera Islam. Tawanan perang ni maksudnya bila kita lawan dengan satu tempat, mereka kalah, maka mereka jadi tawanan kita lah. Tawanan kita. Jadi hamba. Di dalam tawanan atau dalam kumpulan itu, ada seorang imra'atun, satu orang perempuan duk cari anak dia. Berkecamuk, berselerak. Anak dia tak tahu pergi mana. Tuan-tuan. Macam kita kata ibu ayam hilang anak. Kan? Pasal apa orang kata ibu ayam, orang tak kata ibu orang? Pasal kadang-kadang orang ni dia hilang anak, dia tak setiap buat tak apa saja. Dia duk tengok kain batik, dia duk tengok kain dia duk tengok barang mah kan, udang apa, udang kara, lipan bara, pulut dakak mana, dia tak sedar anak dia. Dia punya duk asyik tengok barang mah tu, dia pun kata, "Nu anak dia." "Oi, main anak." Tu orang. Tapi nak abang kata satu ibu ni dia sangat, dia apa pun anak dia lah kan, anak dia. Dia cari anak dia, tabtari. Idza wajadat sabi, apabila dia jumpa saja anak dia tu, dia terus pegang, peluk, genggam, takut hilang pula. Tuan-tuan. Tadi dah hilang sekali dah. Dia dah apa? Dia dah ni lah, takut lah. Lepas tu fa'alsaqathu bi batniha, dia pun pegang, peluk ni, genggam ni. Genggam anak dia. Wa arda'athu, dia pun menyusu. Dia cari, tuan-tuan faham kan? Anak hilang boleh, Allah dia tak tahu kan. Faqala lana Rasulullah, melihat keadaan itu, tengok perangai kelaku mak tu, yang lepas jumpa anak dia tu, pegang, genggam, peluk, menyusu macam tak mau lepas tu. Takutlah, dia takut hilang. Sayang tak tahu nak abang lah mak dengan anak ni, habis kepala lah kan. Apa jadi pun, nampak? Nabi tanya dekat kami, "Atarawna hadhihi al-mar'ata tarihatan waladaha fin nar?" Nabi kata, aku nak tanya kat hangpa. Hangpa nampak tak budak tu dengan anak mak dia? Hangpa nampak tak baby tu dengan mak dia? Nampak tak? Nampak. Agak-agak lah. Atarawna. Apa hangpa rasa? Agak-agak hangpa rasa boleh jadi tak? Apa dia Rasulullah? Apa dia? Ada tak kemungkinan, kebarangkalian, si ibu boleh campak anak tu pergi dalam api? Hampa rasa dia mau ke buat, sanggup dia buat lagu tu? Saya kata, kita kata bukan tekat tauk dalam api ya. Nak lepas pun rasa dah. Nabi kata, hampa tengok betapa kuatnya, betapa besarnya mak tu sayang pada anak tu, sayang, peluk, menyusu, genggam. Agak-agak kalau kita suruh dia tok lapi, dia tahu lah tu. Tak tahu. Dia berkata apa? Wallahi wahiya taqdiru ala la tatraha. Demi Allah, dia tak akan tahu. Tak ada satu orang ibu yang munasabah waras dia akan buat macam tu ke anak dia. Kita masalah dia pasal duduk tengok cerita Melayu. Babut telur apa? Tembakui. Lari macam apa? Batu bertangku. Tak ada mak lagu tu dalam cerita ada. Melainkan yang kita tahu yang tu mental, merian ada lah kan, yang bunuh anak tu. Tapi hakikat ibu tu tak ada. Nabi kata, lillahi arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Kalau hampa tengok kepada si ibu, hampa dapat merasakan betapa kuat, betapa dalam, betapa hebatnya kasih dia kepada anak. Ketahuilah bahawa Allah itu lebih dalam kasihnya kepada hampa. Itu dia.
Allahu Akbar. Nabi kata, kalau hampa nak banding, nak compare, tengok yang kata Nabi, yang Nabi habaq tu, yang Nabi kata mak sayang pada anak tu, nak dibandingkan dengan Allah punya sayang, lebih daripada Tuhan sayang tu. Habis kita kalau nak buat contoh sayang ni, mak dengan anak. Pak ni dia sayang juga lah, tapi dia taklah sesayang mak, kan? Pak ni dia boleh pi dulu tu. Kita ya pun pak. Janganlah marah. Saya kata kita dari. Tapi mak ni dia tak tinggal. Tu nak habaq. Nabi buat analogi. Nabi buat satu perbandingan. Untuk apa? Supaya boleh faham macam mana besarnya, dalamnya, kuatnya rahmat Tuhan tu mak banding dengan kasih mak pada anak. Lepas itu mak dia boleh tak makan, anak dia makan. Macam-macam lah kita cerita pengorbanan mak ni tak terhabis, tak tercerita. Hatta bukan kita mak kandung. Mak kandung telah lah. Mak bukan kandung pun kadang-kadang, oh, dia sayang. Nama kata mak apa pun lah. Angkat tiri ke, kan, tumpang ke, susuan ke apa ke. Atau bila dia duduk pada kedudukan ibu, dia akan sayang. Mak menakan, hatta nak menakan pun dia sayang. Tapi Tuhan lagi sayang. Nampak? Bukan setakat itu. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menjadikan kasihnya ada 100 bahagian. Kasih sayang Allah ni ada 100. Dia buat turun kat dunia ni satu ya. Yang kita duk tengok ada orang sanggup mati kerana anak, ada orang sanggup mati kerana pak, kan? Kasih sayang kita ni macam-macam lah. Ada orang sanggup berkorban nyawa dan raga. Ada orang yang sanggup, kan? Ada ibu yang sanggup bagi hati dia, bagi buah pinggang dia, bagi nyawa dia, sanggup, kan? Tukar ganti. Itu baru satu. Baru buat turun satu bahagian. Dan 99 lagi. Sehingga Nabi kata bukan takat orang saja tahu sayang dekat anak. Kuda pun tak akan pijak anak dia. Kuda. Pasal itu tuan-tuan tengok Animal Planet. Rancangan binatang tu, kan, tengok rancangan binatang, sayang macam mana, kan? Tengok gajah, anak dia jatuh, tu gajah dia tak main usrah, tahu tak? Siapa pun tak pergi duk ajak dia, tapi gajah beruk muam menatang lah. Ada video tu, sayang anak, sayang. Bukan kata antara binatang, ada kucing yang mereka buat video. Tuan dia mati pun dia pi ke kubur tuan dia. Kucing pi ke tu, kenang jasa tuan dia bagi makan. Nampak? Apatah lagi kalau kita pasal tak boleh belah ya. Anjing adalah binatang yang paling setia. Anjing ni memang dia setia betul lah. Kan, dengan tuan dia sanggup mati. Nampak ada satu dokumentari anjing disuruh jaga satu baby. Ular masuk, dia lawan, dia kena patuh untuk nak tahan anak tuan dia. Sayang itu baru satu. Tu pun kita takjub. Ish, no. Kasih, kita rasa, hebatlah. Kita rasa terkesan dengan kasih sayang, pengorbanan dia tu. Itu baru satu, kata Nabi. Tuhan ada 99 lagi di sisi dia. Itu rahmat Allah. Kemudian tuan-tuan, hadirin mukminin, kita masuk sedikit kepada beberapa bukti di mana besarnya rahmat Allah kepada kita. Ada lebih kurang saya sempat kutip 5 ke 6 tanda ataupun bukti. Pertama, ni kita nak pergi kepada bukti ni. Pertama apa dia? Pertama, besarnya rahmat Allah kepada kita. Besarnya kasih dan sayang dia kepada kita apa dia? Bukti dalam hidup kita ni. Dia menutup aib dan buruk kita. Tu rahmat dia lah tu.
Bukan kerana kita tu pandai menipu, pandai menyimpan. Kalau nak terbongkar, kalau orang kata nak terpecah, pedar lagu mana pun terpecah. Ha? Man, tuan-tuan, lama mana nak simpan rahsia? Hak menikah berapa tu kan? Dia baca tahu. Ada menikah 2 orang. Apa cerita kain batik? Bisa dengar cerita kain batik? Ilmu kain batik, bisa dengar tak? Lain kali kita mengaji lah. Nikah 2, beli 3 kain. Tapi dia tak boleh buka lah kan. Tapi saya nak habaq, kalaulah tidak kerana rahmat Allah, tak ada siapa yang akan keluar daripada rumah dia. Bayangkan kalau Allah buat hukuman, siapa-siapa yang buat dosa, titik hitam di mana? Nabi kata bila kita manusia buat dosa dengan rahmat Allah, nuktatun sauda, satu titik hitam dalam hati, dalam. Cuba kalau Tuhan buat, boleh tak? Di muka. Bila kita buat saja satu dosa, pak, malaikat mai cok hitam di muka. Saya ingat tuan-tuan, tak ada hak cerah. Sampai malaikat mai tang mana muka hang aku nak cek lagi ni. Tapi kita boleh keluar depan masyarakat, boleh bercakap macam saya depan orang ramai. Ramai orang mari dengar, ramai orang rasa hebat. Kerana apa? Bukan kerana saya hebat, bukan kerana saya bagus, bukan kerana saya baik, bukan kerana saya pandai, tapi kerana rahmat Allah menutup buruk saya. Sebab itu saya tak bagi orang pergi bersembang sangat dengan bini saya. Nanti ikut dia korek. Dia tak guna. Kan macam Nabi kan, sahabat pergi tanya Aisyah. Tapi Nabi tak ada masalah lah memang. Pasal Nabi tu dalam luarnya sama. Dalam luarnya, itulah di luarnya, itulah di dalamnya. Kita tak sama. Kita kebanyakan kita penampilan kita tak sama, zahir kita tak sama dengan batin kita. Pasal itu bila kita minta ampun kat Tuhan, apa yang kita sebut? Ampunlah dosa alaniyatan. Apa yang nampak dan apa yang sir, apa yang tersembunyi. Sebab itu tuan-tuan, cikgu-cikgu boleh pergi mengajar, orang politik boleh pergi kerja, semua orang boleh pergi berjumpa dengan orang, boleh pergi bercakap, boleh pergi. Pasal apa? Pasal Allah tutup sitir. Pasal itu salah satu daripada nama Allah Sattar, yang maha penutup. Ni, kita duk sebut apa ni? Semayang ni. Yang tak pengadang depan tu dia panggil apa? Sutra. Apa maksud sutra? Penghadang, penutup, pelindung, sitir. Pasal itu terai ni, yang terai semayang perempuan tu, dia panggil sitir. Pasal dia tutup. Rahmat Allah tu. Cuba kalau Tuhan tarik, angkat benda tu, siapa saja buat dosa, terus orang nampak, terus orang tahu, terus terbuka, terus tertayang. Macam apa? CCTV kan? Tu dia. Satu Malaysia lah, video kamu boleh satu Malaysia. Nampak? Kata Muhammad bin Wasi' dalam Siyar A'lamin Nubala, karangan Al-Zahabi, dia kata apa? Lau kana lidh-dhunub, tak payah Tuhan bagi tunjuk, cukup dosa ni dia buat bagi berbau. Tuan-tuan boleh bayang kalau kita buat dosa, tuan-tuan bagi bau. Ni Muhammad bin Wasi' dia sebut satu kata-kata, dia kata kalaulah Allah itu tak rahmat, tak ada perasaan kasih belah, dia buat dosa tu bagi ada bau busuk. Dia kata apa? Ma jalasa ilayya ahad, tak ada siapa pun akan duduk dekat dengan kita. Kalaulah kata dosa tu berbau, dosa ada bau tak? Dosa tak bau. Pasal itu orang kita berani buat. Cuba kalau dia buat berbau, kan? Dia nak badan kita berbau pun kita tak keluar, kita malu. Mulut kita berbau pun kita tak bercakap dengan orang.
Nampak? Sebab itu banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dosa-dosa yang tuan-tuan buat ni, Allah tak bagi kita buka tau. Allah tak bagi kita bongkar, tak bagi kita dedah. Bahkan Allah suruh kita tutup. Sebab apa Allah suruh kita tutup? Tuan-tuan, pasal apa Allah suruh kita tutup? Pasal dia nak ampun. Dahlah buat dosa, dia suruh kita tutup pasal dia nak ampun. Dalam hadis banyak kalau kita nak baca tak habis malam ni. Antaranya apa dia? Nabi kata kullu ummati mu'afa. Siapa-siapa daripada kalangan umatku, hamba Allah yang buat dosa, Tuhan akan ampun. Jangan buka saja. Tengok, kalau kita buka, siapa dia yang akan malu? Siapa dia yang akan kena buruk dia? Kita, bukan Tuhan. Tapi Tuhan tu dia fikir untuk kita. Hampa jangan buka. Pasal hampa tak buka, aku nak ampun. Yang tutup tu pun aku tutup. Pasal tu satu laki-laki pergi jumpa Nabi. Umar kata lepas subuh dia pergi jumpa Nabi. Dia pergi buka cerita dia. Allah kata, hang ni satu manusia tak guna lah. Satu manusia yang tak bagus. Pasal apa? Tak ada siapa pun yang tahu. Allah yang tutup. Satarakallah. Allah tutup. Pasal apa kau pergi buka? Kenapa kau pergi buka sendiri dosa tu? Allah tutup. Apabila Allah tutup, dia nak ampun lah tu. Bukan saya suruh tuan-tuan pergi buat dosa. Tuan-tuan jangan duk salah faham pula. Jangan duk pergi pusing tak tahu hala. Dia kata sebenarnya dosa ni tak boleh buat terbuka. Tapi tertutup tak apa. Yang tu pahaman kediri. Tak. Tapi nak habaknya rahmat tu, terus buat salah. Itu dia Tuhan. Nampak? Dalam hadis yang lain lagi sakan. Di padang mahsyar bila Allah panggil kita, dia tayang amalan-amalan kita. Lepas tu dia tanya, ni semua hafal dah ni, semua dengar dah ni. Berapa kali dah duk baca? Dia kita tak benar lagi. Tu pun rahmat Allah juga tu. Pasal duk boleh dengar lagi. Allah kata ada benda-benda yang kau dah buat ni. Tuhan tanya dua lah. Ada tak benda yang kau tak buat? Ada dekat situ. Benda tu hang tak buat, tapi ada. Malaikat silap pergi tulis. Dia kata, tak ada. Ataupun benda yang hang buat tak tulis, ataupun hang tak buat tulis. Macam itulah. Sama ada kita buat, tak tulis. Ataupun kita tak buat, dia tulis. Dia kata tak ada. Tapi perasan tu macam ada yang dia tak buat. Dia buat tak tulis. Kita tanya, ada lagi saya rasa tu? Allah kata, Allah jawab. Allah jawab. On the spot. Allah jawab apa tuan-tuan? Allah jawab apa? Di dunia dahulu, aku tutup. Ada tak benda tuan-tuan buat? Hatta bini tuan-tuan tak tahu. Ada kan? Jangan duk angguk. Mereka duk belakang. Mereka pun duk parti. Lagi jenuh. Mereka tekan tanya. Tapi yang mesti ada. Bukan satu yang mesti. Allah kata between kita dengan dia ya. Allah kata apa? Di dunia dahulu aku yang tutup. Sekarang ini aku ampun. Apa? Dia panggil close case. Tutup buku. Tak payah bincang. Nampak? Rahmat tu rahmat. Tapi kalau Tuhan nak halusi lah, tuan-tuan kadang-kadang duk berasa besar. Saya pun kadang-kadang berasa besar. Bukan tuan-tuan saya pun. Sakan kita punya amalan. Amalan kita bukan lekeh-lekeh. Ni yang bagi kapek berapa puluh ribu. Tapi kalau Tuhan, orang paling panggil halusi. Kalau betul-betul kita nak halusi amalan kita detail, Tuhan nak kira, tak ada siapa yang sangkut. Tak ada siapa yang lepas. Terus itu Nabi kata, setiap yang dihisap, uzziba, mesti sangkut. Tapi pasal apa boleh lepas? Pasal Tuhan dengan rahmat dia. Sekali kita baca lagi. Itu yang pertama. Bukti yang kedua. Kita ada 4-5 ni, kita insya-Allah sempat lah. Bukti yang kedua. Rahmatnya Allah kepada kita. Dia tidak mengazab
serta merta apabila kita melakukan dosa, tetapi dia memberikan tempoh dan masa dan membiarkan kita untuk bertaubat. Betul tak? Bayangkan tuan-tuan. Dan ini ni bukan kita sahaja, umat-umat dahulu pun. Betul tak? Berapa kali, berapa lama Nabi tu habaq, larang, baru turun azab. Satu besar rahmat Allah ni dia tak tuai. Pasal apa? Pasal dia nak tengok kita akan bertaubat ke tidak. Dia nak bagi ruang, dia nak bagi masa, dia nak bagi tempoh. Bayangkan tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran. Bayangkan, dalam Quran kita boleh tengok dalam suratul Kahfi. Tuan-tuan baca kan suratul Kahfi ayat 58. Allah kata apa? Dan Tuhanmu lah yang maha pengampun lagi yang memiliki rahmat. Jika dia mengazab, ni Tuhan kata ni, jika dia azab mereka kerana perbuatan mereka, tentulah dia akan segerakan azabnya. Tetapi Allah sebut, Allah kata apa? Untuk kita, untuk semua hamba-hamba dia, bagi kita ini ada waktu yang tertentu. Maksudnya ada masa. Kadang-kadang sebab itu bila kita duduk kenang perbuatan kita yang lampau, perbuatan kita yang lama, kita akan rasa apa? Rasa tak tahu nak kata lah rasa tu. Pasal apa? Masa kita buat tu, kita tak kena balasan. Allah bagi masa sehingga kita boleh balik ke pangkal jalan. Kan kita tak tahu sejarah masa muda-muda dulu. Dia tak ada. Saya muda-muda dulu pun memang beranak di masjid dan sampai lah pun duduk masjid. Daripada tak ada kapek sampai kapek baru. Sesakan. Dan kita ni berapa kali dah terlepas, terselamat. Adakah kerana Tuhan tak nampak? Dia. Masa saya buat tu, malaikat terlepas pandang. Saya konopi terlepas. Dia bukan terlepas. Dia bukan kerana Tuhan itu lalai. Bukan kerana Tuhan itu tidur. Tetapi kerana dia bagi masa. Sebab itu Nabi kata apa? Allah bagi masa. Tuan-tuan lagilah kena bagi masa kat saya. Kan? Kita azan dulu. Saya kita habis sikit. Allahu Ta'ala a'lam.
dalil yang kedua yang kata rahmat Allah ni dia bagi masa. Sebab tuan-tuan, bila kita boleh sampai ke satu umur 60, 70, 80, hatta ada 90, sebenarnya itu juga satu rahmat pada Allah. Tetapi macam kita lah, bila kita bagi masa, kalau sampai pada waktu masih tak ambil peluang yang diberi, maka bila kita atau manusia tu dihukum, dia tak boleh blame Tuhan lah. Sebab Tuhan dah bagi masa cukup. Pasal tu Nabi kata, a'zarallah. Allah bagi masa pada manusia ni, dalam hadis yang kerap kita baca, sehingga kepada usia 60. Maksudnya kalau satu orang dia mati sebelum 60, mungkin dia akan ada excuse nak habaq kata dia tak ada masa. Jadi kita bila mari satu peringkat hatta pada umur ni, tak ada alasan. Allah kata dalam surah An-Nahlu ayat 61. An-Nahlu ayat 61. Ni pun Allah sebut ni pasal rahmat dia ni, pasal belah kasihan dia. Kalau tak kebenar belah kasihan dia, cerah habis kita ni. Allah kata, walau yu'akhidullahu an-nas bizulmihim, kalaulah Allah nak kira, buat saja dosa dia turun hukum. Kalau nak pakai undang-undang tu, kalau nak pakai lagu tu, makna buat dosa dia turun bala. Kalau macam tu lah, kalau nak pakai sifir lagu tu, ma taraka 'alaiha min dabbah wala yuakhiruhum ila ajalin musamma. Kalau buat dosa turun bala, buat dosa turun azab, buat dosa ambil tindakan serta merta, tak ada satu binatang melata pun boleh hidup. Tapi Allah kata pasal apa yang kita boleh duduk megah, boleh duduk hebat, boleh duduk berjalan, boleh duduk buat kerja ni pasal apa? Walaupun tak sangka banyak benda yang kita lawan Tuhan. Pasal apa? Kita tengok kadang-kadang okey ada tu. Tak ada masalah kan? Mayang pun tak. Pasal apa? Pasal apa? Rahmat lah. Allah kata yuakhirukum, di atas rahmat dia. Dia lewat dan dia bagi masa sampai pada satu masa. Bukan kerana dia setuju. Kadang-kadang ada orang bila dia buat jahat, Tuhan tak ambil tindakan. Bukan kerana Tuhan setuju, endorse, Tuhan sokong dia jahat tu. Tapi Tuhan bagi masa, sat lagi kita nak tengok lagu mana dia nak jadi. Dia nak patah balik ke? Atau dia nak terus di atas? Pasal tu tuan-tuan tengok. Saya bagi contoh mudah ya. So tuan-tuan nampak, bukan payah-payah pun. Firaun lama mana? 3 hari? 7 hari? Musa doa untuk Firaun. Doa untuk Firaun. Tang doa tu sejak 40 tahun. Nabi Nuh berapa lama yang tuan-tuan nak sebut? Nabi Nuh 2 penggal? 3 penggal? 22 bulan? 1000 tahun. 1000 tahun baru turun bala. 1000 tahun. Adakah Allah Ta'ala tak nampak kejahatan jahat mereka ni? Bukan pasal tak nampak, bukan pasal tak tahu. Tapi Allah nak sayang, rahmat. Tak apa, bagi masa lagi. Tak apa, bagi masa. Tu. Allah juga sebut dalam surah Fatir ayat 45. Balik buka sendiri. Okey. Dalam hadis Bukhari, daripada hadis Bukhari. Tadi kita baca dalam Quran, ni dalam hadis Bukhari. Allah kata apa? Sesungguhnya innallaha la yumlidh zalim. Allah Ta'ala dengan rahmat dia, tahu, dia memberikan masa kepada orang yang jahat ini sehinggalah kepada satu masa yang telah ditentukan. Allah sebut dia bagi masa. Dia sebut dalam hadis ni dia bagi masa. Pasal apa dia boleh bagi masa? Rahmat. Pasal tu kadang-kadang kan, kita dalam keluarga kita, sesetengah kita tak ambil tindakan pada anak kita, bukan kerana apa, kerana kita kesian. Tak apa, kita bagi masa. Muda lagi. Ada masa. Bagi tempoh ruang.
Pasal itu Nabi SAW dia berdakwah kepada kaum dia 23 tahun. 23 tahun Allah bagi masa, tempoh. Di Mekah saja 13 tahun. Bukan Abu Jahal hari ni tak terima. Abu Jahal hidup lama mana? Lepas lawan Nabi. Abu Jahal tu yang betul-betul lawan Nabi ni. Apa? Abu Lahab yang tengalung Nabi dengan batu tu. Sambil tengalung maki, tabballaka ya Muhammad, celaka hang Muhammad. Ali hadza jama'tana, pasal ni kah panggil kami semua main perempuan tau ni? Adakah petang pada tu tangan dia terus cacat? Tak. Tu rahmat Allah. Tiba-tiba mari kat kita sangka buruk. Tuhan tak ada lah, aku tak ada lah habis dah. Tuhan tak ada lah, aku tak ada lah. Aku dengan Tuhan tak ada lah, Tuhan tak dengar lah doa aku, Tuhan tak kesian dah kat aku, Tuhan tak tolong dah aku. Tu dia kita. Sebab itu, kita kadang-kadang bila kita kata kita doa Tuhan tak makbul, sebenarnya kita tu duk pi habaq kata kita tu teruk. Dalam Quran, tuan-tuan, dalam Quran, biasa tak jumpa, dalam Quran ada apa? Ni, bukan setakat orang Islam saja yang Tuhan makbulkan. Orang kafir tu pun Tuhan terima doa. Tiba-tiba dia boleh mahabak. Saya doa Tuhan tak dengar. Takkan hang sakan pada kafir? Kan dalam Quran Allah cerita, tuan dengar tak? Dalam Quran cerita apa dia? Apabila orang-orang musyrikin, kafir ini naik kapal. Bisa dengar ada ayat tu, naik kapal, mereka terdampar di tengah laut, dipukul ombak ni. Nak tenggelam. Masa tu mereka tahu, tak ada siapa boleh selamatkan mereka. Mereka doa, ya Allah, tolonglah kami, selamatkan kami. Allah sebut dalam ayat tu, dia makbulkan doa orang kafir itu. Dia bawa kapal mereka pergi ke tepi, ke daratan. Sampai di darat, syirik balik. Tapi nak habaq rahmat Allah. Pasal itu tuan-tuan tengok rahmat Allah. Pasal itu bila kita belajar Ar-Rahman, kita manusia, tak payah tuan-tuan, kita semua kena mengaku. Setiap keputusan kita mesti di atas apa? Di atas kecenderungan. Tak payah sekarang siapa lah. Dia habaq saya tak kira orang lah. Saya tak tengok siapa lah, semua saya bagilah. Saya ni tak ada siapa. Itu cakap ialah. Hatta kita dengan keluarga kita pun. Nasi lepas kuliah. Kita akan ambil kat keluarga kita. Tak ambil kat keluarga orang lain. Tadi aku ambil 2 bungkus. Apa tu? Mana dia? Bini tanya. Dah aku bagi kat bini kau tu. Woi! Pedih orang ni. Tak, kita punya tindakan kita, manusia ni tindakan kita, mestilah kita akan bagi, kita akan tolong orang yang baik dengan kita. Itu nak normal lah. Yang peliknya pergi tolong. Pasal tu, kalau kita bermusuh itu, kita pergi tolong kau tu. Kau tu pun sangat sembahyang 2 rakaat. Pelik aku ni. Tapi Allah, dengan rahmat dia tu, dia tak kira agama, dia bagi rezeki. Pasal itu kadang-kadang tuan-tuan ada orang tanya, dia kata pasal orang kafir ni sakan dia ni. Punya kaya, punya rezeki dia apa? Pasal rahman Tuhan. Kita tak boleh petikai Tuhan tu rezeki dia, hak dia nak bagi. Sebab dia punya tabiat, dia sifat Tuhan apa dia? Dia bagi pada siapa yang buat. Dia adil, dia rahman, dia tak kira agama, dia tak kira siapa, dia bagi. Pasal itu kita kena kadang-kadang orang bukan Islam, belajar, pandai, kerja besar lebih daripada kita. Kita semayang, kita yang sujud pada dia, kita yang tunduk. Tapi orang yang lawan dia, syirik dia, dapat rahmat, dapat makan. Lebih daripada kita, rahmat. Pasal itu kalau bukan kerana rahmat, tak ada apa pun yang orang kafir akan dapat. Tapi rahmat Allah. Tu pun kita nampak dah betapa rahmatnya, kasihnya Allah. Tapi mai tang rahim tu, yang tu untuk kita. Itu di akhirat. Rahman tu di dunia. Kan? Tapi tuan-tuan yang ada pembayar pula. Mayang pun tak boleh, tak mau. Biar tak mayang tengok kau tu. Kadang-kadang benda ni kena baca panjang. Tanda kita tengok kau tu senang. Betul ke senang? Kita tanya dia. Ada orang senang, kita nampak. Hakikatnya tidur pun tak lena. Kan? Tak tahulah. Okey.
Yang ketiga, yang kata rahmatnya Allah tak banyak dah. Yang ketiga, apa dia? Allah membuka dan menerima taubat dengan sebesar-besarnya. Dan dia mengampunkan dosa walaupun hambanya tidak meminta taubat. Tu dia, tu rahmat dia tu. Nabi kata apa? Nabi kata, sesungguhnya ada orang yang melakukan dosa. Kita selalu dengar kan? Aznaba yuznibu. Buat satu dosa, muznib, orang buat dosa. Berapa kali dia buat? Berulang kali. Hadis yang masyhur, berulang kali dia buat. Kita kalau orang buat salah dengan kita sekali dua, kita boleh ampun. Tapi Allah kata aznaba dzamban, dia buat satu dosa, dia bertaubat, faghafaralah, aku ampun. Aznaba, lepas tu dia buat lagi, aku ampun. Lepas tu dia buat lagi, aku ampun. Lepas tu dia buat lagi, aku ampun. Sehingga Allah kata, seluas langit dan bumi dia datang kepada aku, seluas itulah aku ampun. Maksudnya selagi mana dia minta ampun berulang kali, banyak macam mana pun, aku ampun. Aku tak kira dosa tu besar mana, aku tak kira berapa kali dia buat. Janji dia mau minta ampun. Tu rahmat. Kita sekali tiada maaf bagimu. Pasal tu anak kita silap sekali je. Anak kita silap sekali je, terus jadi ketua batu. Tanggang terus jadi ketua batu. Silap sikit batu tu. Kita kalau Tuhan kalau kita buat silap sikit jadi ketua batu, tak ada orang melainkan ketua batu. Sikit. Tapi tak ada lah cerita Melayu tu. Tak tahu kok mak-mak ni silap sikit. Ya Allah, kau jadikanlah anak aku pokok ke? Apa ke? Busuk ke? Tak ada lah kan. Lepas tu duk gempang, jaga aku doa lagi. Takkanlah silap sikit nak doa. Dia habang suruh beli pisang mah, pergi beli pisang berangan, nak doa jadi kata. Takkan. Rahmat Tuhan. Sehingga kan dalam hadis yang masyhur kita baca, Tuhan ampun siapa? Orang berzina, orang bunuh orang. Tuan-tuan, yang bunuh orang tu rahmat Allah tu. Kan tuan-tuan baca tak hadis tu? Kan apa kan, dia bunuh 100 orang. Pendek cerita, dia bunuh 100 orang. Lepas tu dia berjalan, dia nak pergi bertaubat, dia berjalan, mati. Turun malaikat rahmat. Turun malaikat azab, berkelahi. Pasal tu dia berkata, ustaz macam mana ustaz? Ada doa-doa apa? Duk kira berkelahi dengan bini lelaki. Malaikat pun berkelahi. Kalau hampa tak berkelahi, sakan lagi hampa pada malaikat. Malaikat pun berkelahi. Dia kata laki-laki ni kena lempak dalam neraka. Pasal apa? Pasal dia buat dosa dan dia tak dan bertaubat. Malaikat rahmat kata, "Dak. Dia dah bertaubat, dia dah berjalan nak pi, cuma tak sempat. Dia dah niat dah." Bertengkar. Kawan tu kata patut masuk neraka, kawan ni kata patut masuk syurga kan. Pendekkan cerita, turun mai satu malaikat dalam rupa orang. Saja je Tuhan nak buat. Qisu. Ukok. Sukat. Kis. Sukat. Tarik daripada tempat hak dia buat jahat tu sampai tang. Tarik. Kira. Sampai tang dia mati ni. Tang dia mati ni tarik pergi tempat yang dia buat jahat. Lepas tu tang dia mati ni tarik pergi tempat dia nak pergi hak buat baik tu. Tarik. Nak pergi selesai. Siapa dia boleh dia. Sama ada malaikat azab nak ambil dia pergi buat masuk dalam neraka, atau malaikat rahmat nak buat masuk dia dalam syurga. Nak tahu lagu mana? Ukur. Kita nak tengok dia lebih dekat pergi belah mana. Semua ni bukan cerita ukur, bukan cerita sukat, bukan cerita malaikat, bukan cerita kawan tu. Cerita rahmat. Kawan tu hidup dia bergelumang dengan dosa. Tangan ni, masa dia mati tu, tangan duk berdarah lagi pasal baru lepas orang yang ke-100. Dia pergi tanya kawan tu cakap lebih kurang. Tengok. Satu langkah saja. Belah mana?
Belah hak tanah nak pergi buat baik tu. Ambillah roh dia oleh malaikat rahmat. Masuklah. Hanya dengan selangkah itu memadam dan menghapuskan 100 dosa bunuh orang. Tapi jangan siapa duk pasang niat nak pergi bunuh orang. Jangan baca. Yang ni kita nak baca hadis rahmat ni, bukan hadis bunuh orang. Satu orang pun dosa tak sangka, tapi saya nak habaq macam mana rahmat Allah. Tuan-tuan, kalau kira adil lah. Tak munasabah tu, tak masuk akal. Satu langkah boleh selamat. Tak, itu rahmat. Nak habaq rahmat tu. Itu cerita yang pelacur tu. Pelacur tu kerja melacur. Bukan sehari dua. Memang kerja dia, career dia, kerjaya dia pelacur. Income dia daripada pelacuran. Dia bagi makan siapa? Dia bagi makan orang. Itu yang kadang-kadang ada. Taklah, bukan semua. Tapi boleh je makan. Ada yang geng-geng duk beli pisang ke masjid ni. Geng-geng hok yang tak ketahuan sikit ni. Bukanlah semua. Dia tahu aku ni, kalau kena aku beli pisang minta kat masjid tu. Wah. Dia bagi makan anjing masuk syurga. Kalau bagi makan orang mayang lagi masuk syurga. Jangan duk buat pasal. Ini cerita lain. Anjing. Ni tuan-tuan, masa dia bagi minum tu, tuan-tuan tahu tak? Dia tak niat pun. Dia tak kata sahaja aku bagi minum kerana Allah Ta'ala fardu atasku. Tak. Dia tak ada. Dia buat atas apa? Bukan dia buat kerana Tuhan suruh. Dia buat atas kesian. Kesian tu kesian. Kesian ni fitrah. Kesian ni naluri insan. Manusia ni dia tengok dia kesian. Di atas kesian. Tak ada lah kerana dia buat itu berdasarkan kepada hadis. Inilah suruhan Nabi. Inilah ajaran agama. Tak ada. Dia pelacur. Apa pun tak tahu. Cuma dia tengok, kesian anjing ni lapak. Dia pun cedok, bagi minum. Adakah hari-hari masuk syurga? Bukan boleh 200,000. Bukan boleh 2 relung. Bukan boleh rumah masyarakat rakyat. Boleh syurga. Syurga habis meta. Tu yang dia duk bergelumang dengan zina tu. Habis padam dengan kes minum anjing tadi. Pasal apa? Bukan pasal amalan tu. Sekali tuan-tuan pas berzina, pergi cari anjing. Jangan duk buat pasal itu. Pasal rahmat. Tu yang kata masuk syurga kerana rahmat. Sikit lagi tuan-tuan. Sikit lagi. Kemudian tuan-tuan yang terakhir. Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepada kita ni. Banyaklah kalau kita nak baca. Cuma saya nak sebut sikit je sebagai penutup. Kadang-kadang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rahmat dia. Banyak benda yang kita buat sikit boleh besar. Kita tak buat pun dia bagi pahala. Tu rahmat lah tu. Dalam hadis, kan tuan-tuan baca kan hadis kita biasa bahas di Bok Temak. Yang niat satu dapat berapa? 10. Tak buat tau, buat niat saja. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan niat saja tak buat 10. Kalau buat 700. 700. Tapi kalau jahat, buat satu dapat 1. Tuan-tuan, buat niat, buat baik dapat 700. Buat jahat dapat 1. Kalau kita kira calculation macam tu lah, ada tak peluang nak masuk neraka? Ada ruang tak? Kalau atas tu lah, atas tu. Atas kira-kira tu lah. Kan? Tuan-tuan buat 2, 1,400. Buat 3, 2,100. Lepas tu pergi buat jahat. 3 juga. Baru 3. 2,100 banding dengan 3 mana banyak? 2,100. Tak tahu pergi masuk neraka juga. Memang teruk lah. Memang padang hang lah. Nampak tuan-tuan bayangkan? Pasal tu kalau kita nak kira Tuhan bukan nak buat masuk kita dalam neraka sangat. Bahkan kalau kita baca hadis syafaat pun, kalau saya baca hadis syafaat pun malam ni cukup dah. Ada yang duk tunggu nak masuk, duk beratok nak masuk, duk beratok nak masuk. Nabi Muhammad lalu, dia kata apa? Ya Rasulullah, tolong pergi bercakap dengan Tuhan. Habaq kata jangan buat masuk kami. Nabi Muhammad pergi bercakap. Cancel. Tak jadi masuk. Yang masuk dah macam mana? Kalaulah kita masuk dah. Habaq kat Nabi Muhammad. Pergi habaq kat Tuhan. Suruh bawa keluar awal. Nabi Muhammad pergi bercakap. Pergi ambil. Nabi Muhammad kata apa? Allah kata kat Nabi Muhammad apa dia? Pergi pilih banyak mana nak ambil. Nak bawa keluar. Bawa keluar. Pengampunan awal. Kita yang dapat pengampunan awal ni, elok dan 2-3 hari terus pengampunan terus.
Yang dapat pengampunan awal ni semua dekat-dekat nak mati kan. Kita keluar penjara. Nampak Allah tu tang syafaat tu. Bukan dia nak buat masuk sangat dalam neraka. Kita jangan duk baca Tuhan tu macam nak sikit-sikit nak campak sikit. Yang nak campak tu hok geng-geng ustaz ni. Tanya sikit neraka. Tanya sikit neraka. Tanya sikit batal. Ni macam ni ustaz. Kami melawak malam tu tak tahu abang pi kata, "Ha tak mau duk dah dengan hang." Macam mana ustaz? Jatuh. Amboi. Patua nak ke arah jatuh, nak bagi bercerai nak. Saya sembahyang itu kipas terselok, kain terangkat. Batal. Nak batal saja patua. Kita nak bagi belah kesah, belah keselamat. Dia duk kira nak bagi masuk neraka. Ini rahmat Allah. Hadirin mukminin, kata Nabi, ada orang yang duduk sahaja di Madinah, tak berjalan pun dengan kita, tak pergi keluar selangkah pun, tapi pahala sama dengan kita. Sahabat tanya, pasal apa? Pasal mereka ada niat tetapi mereka sakit. Tu dia rahmat Allah. Ada yang duduk di Mekah, Nabi kata, inna bil Madinah, duduk di Madinah. Ada orang duduk di Madinah. Nabi cerita kat sahabat, ada 2-3 orang duduk di Madinah. Tak keluar pergi perang, tapi pahala sama macam hampa yang pergi perang. Depa pelik ah. Depa kata kat Rasulullah, macam mana depa duduk rehat di Madinah boleh pahala besar macam kami? Kami tak apalah keluar pergi perang. Depa tak keluar sebab depa sakit, tapi niat duk ada. Di atas niat tu Tuhan bagi sama pahala. Tu dia. Tapi jangan duk buat-buat sakit. Tuhan tahu kan. Hadirin mukminin, cukup lah. Kalau saya nak syarah lagi, boleh lagi 2 jam pun boleh. Rahmat Allah. Rahmat Allah. Nak berhenti, tak mana tak ada berhenti. Ini apa cerita ni? Ini cerita panjang. Saya melihat orang sunnah belak ilmu, contoh Idris Sulaiman, apa bala semua. Yang kali lah kita jawab. Nah, okey. Ada link, tuan-tuan? Ada soalan? Dia kata kena rahmat sikit lah, bagi soalan sikit. Ada soalan tak? Ada? Tak nak balik lah? Ada soalan? Tak ada? Orang perempuan? Ada? Oleh kerana rahmat Allah luas, kita jangan tutup rahmat itu. Sebab itu Nabi marah orang yang mendahului Allah dalam apa? Dalam perkara yang Tuhan tak kata. Nabi marah. Satu orang yang Tuhan tak hukum, kita hukum dia. Tak boleh. Sebab itu bila satu orang buat dosa mati, kita kata apa? Allah ampun dia. Kita ampun, Allah ampun. Kita tak tahu. Zahir kita nampak dia berdosa, hakikat kita tak tahu. Macam pelacur tadi, zahir dia berdosa, hakikatnya Allah ampun dosa dia. Maka sebab itu tuan-tuan, bukan tugas kita menghukum orang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.